Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini hadis pilihan hadis yang kedua. Hadis dengan tajuk balasan mengkhianati ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari, rawahu Muslim. Maksudnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka sediakanlah tempatnya di dalam neraka. Agama kita ni tak ada cerita lain, cerita masuk neraka kan? Lebih baik kita dengar yang ni daripada cerita masuk syurga. Amalan kita bukan ahli syurga, tu yang susah kan? Sono perangai nak masuk syurga, masuk amalan bukan amalan ahli syurga. Lebih baik dengar yang ni kan, sebagai peringatan. Baik, jadi malam ni dia nak bahas ada beberapa perkara. Sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka sediakanlah tempatnya di dalam neraka. Riwayat Muslim. Keterangan, hanya keterangan kerana pendustaan ialah memberitahu sesuatu yang bercanggah dengan hakikatnya yang sebenar. Maksudnya Nabi tak pernah kata pun macam tu. Kita pergi kata Nabi kata, itu dusta. Pendustaan ialah memberitahu sesuatu yang bercanggah dengan hakikatnya yang sebenar. Malam ni kita bahaslah apa yang Nabi ajak dalam kitab berdakwah. Nah, itu saya dah beli lah. Malam ni tuan-tuan dengar lah. InsyaAllah ni semua saya hafal muka surat ni, kitab ni. Nah, tuan-tuan dengar sendiri apa tuntutan ke atas orang Islam yang beriman. Nah, hari tu kita cakap, kita sebut, mungkin orang kata tuai kan ni, tuai kan? Biasalah orang yang tak kenal kat kita ni kan. Malam ni tuan-tuan dengar sendiri lah, dengan muka surat, dengan surah ke berapa, ayat ke berapa kan? Baik, jadi itu makna dusta, memberitahu sesuatu yang bercanggah dengan hakikatnya yang sebenar. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, apa tanggungjawab kita orang beriman. Malam ni kita pakat dengar. Yang kedua, walaupun orang yang tidak sengaja membuat pendustaan, tak sengaja, tidak berdosa, tetapi berkemungkinan ia berdosa dengan memperbanyakkan kesilapan adalah satu kesalahan. Tuan-tuan faham tak ni? Tak sengaja tak berdosa, tapi kalau semua tak sengaja, dia jadi dosa juga. Ya? Sebab tu dalam soal agama ni kita tak boleh sedap mulut. Saya pun terang abang, bukan saya tahu ke semua kan? Kita hanya bercakap bidang yang agak-agak kita boleh. Kalau saya boleh ke semua pun susah tuan-tuan. Ustaz lain tak boleh cari makan. Semua saya tahu, hantarnya lah apa semua hati kan? Jadi jelas dalam Quran pun Tuhan sebut. Quran sebut Allah bagi sesuatu pada seseorang tak sama. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati, kata Allah. Jangan iri hati, Uzi, terhadap kurniaan Allah kepada sebahagian kamu melebihi sebahagian yang lain. Faham? Saya ada keistimewaan yang Tuhan bagi kat saya, tak ada kat Fauzi. Fauzi jangan jealous. Ada keistimewaannya ada kat Fauzi, saya tak ada. Saya jangan jealous, tak sama. Kan Tuhan sebut.
Dan janganlah kamu iri hati terhadap kurniaan Allah pada sebahagian kamu melebihi sebahagian yang lain. Itu cerita dia. Jadi maknanya malam ni kita nak dengar apakah perintah Allah dan Rasul dalam soal menyampaikan ilmu agama. Walaupun hadis selepas ni pun ada juga kewajipan menyampaikan ilmu, mungkin kita baca sikit-sikit sebab banyak hadis yang agak ada persamaan. Tapi yang saya nak tekankan malam ni, apa perintah Allah dan Rasul terhadap orang beriman. Tadi saya sebut, saya teringat untuk dengar sendiri kita ni, kalau ada yang mengaku dia reti ke semua, itu adalah satu pembohongan. Tak ada manusia yang tahu semua. Sebab Allah Maha tadi, dia bagi sebahagian kepada sebahagian tu tak sama. Tapi kalau ada orang yang dia boleh habaq kata dia reti ke semua, yang tu pembohong. Mufti pun, 14 mufti ada di Malaysia ni, duduk depan saya nak tanya, ada benda dia tak lepi ke? Terus duduk sembang. Saya pernah tanya ahli majlis fatwa, dia pun bunyi ish. Lepas tu bila saya sebut satu benda, maknanya dia setuju dengan pandangan kita, kamu mufti. Bila saya bawa dari Quran, dia pun bukan reti ke semua tentang Quran, minta maaf lah. Tapi kalau ada orang mengaku dia tahu semua, yang tu confirm mangkuk ayun. Tuan-tuan ingat ni ayat ni, dalil bahawasanya tak ada manusia di bumi yang tahu segala-galanya. Surah Yusuf surah ke-12 ayat 76. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ingat makna dia. Dan dia kata sini, dan tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan, sebab kita bicara tentang ilmu, kita bagi faham ini dulu. Dan tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan, ada lagi di atasnya yang lebih mengetahui. Ini dalil. Jadi tak boleh kita mendabik dada, termasuk saya juga mendabik dada. Saya pernah tengok ceramah Dr. Zakir Naik dalam video, dalam YouTube. Dia lupa ayat tu. Dia baca dah tak penting, dia terus tak baca. Mana kita ada kekurangan. Bukan kita boleh ke semua. Dia nak baca satu ayat pun, kalau tak salah sekali tu dia baca ayat tu silap. Sebab ayat tu saya hafal. Orang yang lain yang tak hafal kata betul jadi nak abang, bukan kita boleh ke semua. Wa khuliqul insanu dha'ifa. An-Nisa 28. Allah sebut, dan aku cipta manusia dalam serba kekurangan. Ada masa kita boleh ingat, ada masa kita lupa. Ni kelemahannya ada kat kita. Baik, kembali ayat tadi. Tuan-tuan dengar huraian ayat 76 surah Yusuf. Yakni tiap-tiap seorang yang berilmu, ada lagi yang lebih alim daripadanya. Demikianlah seterusnya, hingga hal itu berakhir kepada Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui dan mengatasi segala-galanya. Jadi yang tahu segala-galanya Allah, ya tuan-tuan. Sehingga sampai dalam hati kita pun dia boleh baca. Syekh boleh baca apa dalam hati saya? Tak boleh. Saya tak boleh. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surah Qaf surah 50 ayat 16. Dengar ilmu Allah ni tuan-tuan, segala-galanya dia tahu. Kita ada, kita tahu, ada kita tak tahu. Qaf surah 50 ayat 16. Buka-buka terus tuan-tuan. Ni tangan ni hari-hari dia pegang Quran ni. Yang ada mami kadang penampak ni balik awam dia. Silap-silap tukar alamat di batu dua. Jangan duk kacau lah ustaz ni. Cuba tuan-tuan dengar. Dan demi sesungguhnya kami telah mencipta manusia dan kami sedia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Hak dalam hati
Tuan-tuan duk renung muka handsome saya ni, tapi hati duk ada kat rumah. Laksa tu ada ke tak lagi tu? Sagi buat keluar handphone, SMS kat bini WhatsApp. Tolong panggil aku laksa. Bini balik-balik, mengajilah dulu. Saya tengok semua bagi perhatian. Tu je. Ni ayat dah. Sebab apa? Ni yang kata sedang pengetahuan kami lebih dekat kepadanya daripada orat lehernya. Orat leher kita duduk sini kan. Allah nak buat satu perumpamaan, ilmu Allah dia berada di setiap tempat, tiap orang kita. Dia tahu. Wasi'al kursi itu bukan kursi itu luas. Ilmu pengetahuan Allah itu luas. Mencakupi langit dan bumi. Apa makhluk di langit mau, apa makhluk di bumi mau, semua dia tahu. Kita tak tahu. Ada 5 anak, 4 anak, apa dia pandang hari ni. Kita boleh tahu. Boleh tahu. Baik.